Duduk sini. Cari pi. Ada mana? Anak pergi Jetih duduk dekat Ustaz Mazin. Ustaz Mazin nak baca Al-Qawaid Idul Fiqhiyah sama ada seminggu ataupun 10 hari hidup rumah dia. Di pondok lah. Ada rumah dia. Bukan pondok. Jetih. Ustaz Mazin dia tu tahu ke kedai emas Seriayu. Ustaz Mazin kenal kan dulu. Itu Nadu Tugu Hajilah Pasir Tombok kan. Masuk pintu pagar tu sebelah tinggi tu meninggal ada tu Nadu dia. Dulu ngaji pondok Pasir Tombok lama. Lepas tu Apa baca kita? Ustaz Mazin tu baca. Anak belajar lah. Baru ni baca dah di rumah. Lepas tu baru ni baca dah di rumah sikit lah. Lepas tu saya pun baru ni demam. Dia kata pergi di rumah dia lah. Lepas tu kakak dia pun ada situ. Pasal anak saudara Ustaz Mazin tu kahwin dengan anak tina saya. Jadi kakak dia pun ada di Jetih. Dia senang lah di situ. Mampir di situ. Ya. Kita hadis. Ya. Macam kita hadis. Qawaid Fiqhiyah. Oh, kawan. Tirmizi.
Babu ma jaa fi ibtida'il qiblati situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi ibtida'il qiblati. Bab berkaitan dengan permulaan kiblat. Hasana Hannadun akhbarana Waqi'un an Isra'ila an Abi Ishaqa an al-Bara ibn Azib qala. Riwayat daripada Bara bin Azib, dia kata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, salla nahwa Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis selama sab'ata asyara syahran, 16 ataupun 17 bulan. Jadi pada peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah ni, di situ banyakkan kaum Yahudi ada. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Kaabah, menghadap Baitullah sembahyang. Tapi bila Rasulullah SAW hijrah pergi ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala perintah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ni menghadap kiblah ke Baitul Maqdis dengan harapan kaum Yahud ni akan menganggap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa mai ni tidak ada perlainan dengan agama Nabi Musa. Cara menghadap sembahyang pun sama ke arah Baitul Maqdis, dan begitu juga beberapa hukum ahkam masa itu seperti puasa dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala bagi masa itu cara yang sama dengan kaum Yahud, seperti mana dalam agama Nabi Musa. Contohnya puasa, pada peringkat mula puasa Allah Subhanahu wa taala perintah, turun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maksudnya, wahai mereka yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas umat dulu daripada kamu. Maksudnya di situ puasa pada peringkat awal sama dengan puasa dalam agama Nabi Musa. Caranya, bila mula masuk sahaja tidur, kiranya mula puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bergaul suami isteri, sampailah maghrib esok. Jadi waktu puasa ni begitu lama, malam mula tidur sampai maghrib esok. Tidak kata seperti kita sekarang waktu hampir subuh sampai maghrib, tidak. Jadi dalam agama Nabi Musa ni memang pun cara-cara amalan agak berat sikit.
disebabkan mereka sendiri suka buat berat-berat. Jadi cuba kita tengok dalam bab sembelih lembu, bila perintah sembelih lembu, ambil mana-mana seekor lembu kalau sembelih, masalah masa itu selesai. Tapi mereka tanya warna apa, umur berapa, berapa banyak, timbulkan masalah. Akhirnya ke atas mereka juga jadi beban, jadi kesusahan. Jadi memang mereka suka begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sesuai dengan keadaan mereka, cara amalan pun bagi dengan amalan begitu payah, berat sikit. Seperti mana taubat di kalangan umat Nabi Musa tak sama dengan kita. Kita kalau buat dosa, taubat, sembahyang taubat, tinggalkan dosa tu. Tapi mereka taubat ni bagi mereka bunuh diri. Jadi maknanya dalam agama Nabi Musa, bagi kaum Bani Israel ni memang begitu. Jadi pada peringkat awal, bila Allah Subhanahu wa ta'ala bagi banyak amalan, banyak hukum, seakan-akan sama dengan kaum Bani Israel, kaum Yahud. Jadi begitu jugalah ketika Nabi SAW tiba Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintah supaya Nabi SAW ketika sembahyang ni menghadap ke arah Baitul Maqdis, tidak ke arah Baitullah Makkah, Kaabah, tidak. Jadi selama 16 ataupun 17 bulan Nabi SAW dan sahabat-sahabat sembahyang dalam keadaan menghadap Baitul Maqdis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bati. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam hati dia memang menyukai supaya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dituju ke arah Kaabah. Fa anzalallahu ta'ala, oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memandang ke langit. Tujuannya menunggu kedatangan Jibril alaihissalam bawa wahyu ubah arah kiblat tu. Jadi itu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya li'anna al-Ka'bata kiblatu Ibrahim, Kaabah ni kiblat Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas millah Ibrahim. Jadi dia menghadap ke arah Kaabah. Disebabkan itu sentiasa memandang ke langit. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i, sungguh pun kami melihat engkau memaling wajah engkau di langit. Maksudnya berulang-ulang engkau tengok ke langit. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka tentu kami akan memalingkan, mengubahkan bagi engkau kiblah yang mana engkau menyukai akan kiblah itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram
maka hendaklah engkau berpaling muka engkau ke arah Masjidil Haram, iaitu Kaabah Baitullah. Fawajjih ilal Ka'bati, maka hendaklah engkau menghadap ke arah kiblah. Fawajjaha ilal Ka'bati, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadap ke arah Kaabah Baitullah. Wa kana yuhibbu dhalika, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai berhadap ke arah Kaabah itu. Jadi sebelum adanya hukum berhadap Baitul Maqdis ini, sebelum itu ada ayat yang menyatakan walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, dan milik Allah Subhanahu wa taala masyriq dan maghrib, timur dan barat. Fa aynama tuwallu, maka di mana sahaja kamu berhadap, fasamma wajhullah, wajhullah ay qiblatullah, maka di sana ada kiblat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya sebelum menetapkan hukum ataupun sebelum turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram ni, kiranya sembahyang ni berhadap mana-mana sahaja boleh, sama ada Baitul Maqdis dan juga arah lain. Jadi bila turun ayat ni fawalli wajhaka syatral masjidil haram, jadi ayat ni merupakan ayat memansuhkan, membatalkan hukum daripada hukum ayat walillahi wal maghribu tu. Jadi ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram ni merupakan ayat nasikh, dan walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah ni kiranya ayat tu mansukh. Jadi walaupun dianggap mansukh ayat tu, masih juga ada ruang boleh beramal berdasarkan ayat tu. Maksudnya kalau seseorang itu semayang atas kenderaan kenaikan dia, di atas unta dan sebagainya, semayang nawafil, semayang sunat, bukan semayang fardu, jika itu boleh dia semayang di atas kenderaan binatang unta dan sebagainya, arah mana saja kenderaan dia menuju, arah itulah dia berhadap sembahyang. Itu Rasulullah SAW juga ada lakukan apabila Rasulullah SAW dalam safar, dalam perjalanan, ketika dia ada di atas unta, ketika mula nak sembahyang nawafil, sembahyang sunat, Nabi SAW betulkan unta dia, kenderaan dia berhadap menuju ke arah kiblat. Setelah dia takbir, dia pun lepaskan unta tu arah mana unta tu pusing pergi mai, arah itulah Nabi SAW juga berhadap sembahyang. Jadi maksudnya ayat walillahil masyriqu wal maghrib itu dimansuhkan menghadap arah mana-mana saja boleh sembahyang, itu dimansuhkan bagi sembahyang fardu. Maknanya sembahyang fardu mesti amal berdasarkan ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, saling mesti menghadap kiblah Kaabah Baitullah. Sembahyang sunat, sembahyang nawafil
boleh di atas kenderaan mulakir tu biar berhadap kiblat, kemudian kenderaan tu pusing ke mana, ikut di mana pun ke arah itulah kita berhadap sembahyang boleh. Jadi ayat tadi bila turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sebab dia mau berhadap menghadap sembahyang ke arah Kaabah Baitullah tu. Jadi Nabi SAW terus berhadap ke arah Kaabah. Fasalla rajulun ma'ahul asr, ada seorang lelaki yakni seorang sahabat sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar. Dia dah sembahyang asar, cuma setelah itu marra ala qaumin min al-ansari, lelaki itu, sahabat itu lalu di sisi satu kaum kumpulan Ansar, wahum ruku'un fi salati, sedang mereka kaum Ansar tu dalam sembahyang rukuk, dalam sembahyang maksudnya mereka sedang sembahyang asar dalam keadaan mereka berhadap Baitul Maqdis disebabkan turunnya wahyu, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi SAW dan sahabat-sahabat dah pun tukar arah kiblat tu, belum sampai berita kepada mereka. Mereka masih sembahyang lagi menghadap Baitul Maqdis. Faqala, maka lelaki itu, sahabat yang dah sembahyang asar bersama dengan Rasulullah SAW menghadap Kaabah Baitullah tu, dia menyahut, dia kata huwa yashhadu, dia menyaksi, ataupun di sini maksud yashhadu, dia bersumpah dengan nama Allah dan dia kata annahu sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia tu dah pun sembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu qad wajjaha ila al-Ka'bati, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun menghadap ke arah Kaabah. Qala Bara bin Azib rawi kata fanharafu, maka mereka terus berpaling, berubah arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke arah Kaabah Baitullah. Wahum ruku'un, sedang mereka dalam keadaan rukuk. Jadi maksudnya dalam keadaan itu juga dengar saja berita penyampaian daripada sahabat itu, mereka pun tukar selalu arah kiblat itu. Jadi berkenaan dengan tukar arah kiblat ni, kalau kata arah kiblat itu Baitul Maqdis, bermakna mereka berpaling belakang, membelakangi Kaabah. Jadi sebab tu dalam hadis yang larang kecing berhadap kiblah, di situ ada sebut jangan menghadap kiblah ketika kecing dan jangan membelakangi. Jadi bila menghadap Kaabah dengan sendiri membelakangi Baitul Maqdis, bila menghadap Baitul Maqdis dengan sendiri membelakangi Kaabah. Jadi misal kata arah ni seperti mana kita sembahyang sekarang ni, arah ni contoh kata Baitul Maqdis, Kaabah ada di belakang sana. Jadi macam mana cara Rasulullah SAW
dalam riwayat lain ada ketika Rasulullah SAW sembahyang zuhur 2 rakaat, ketulah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram tu. Jadi sani pun ramai orang tengah sembahyang dalam keadaan rukuk, tengah sembahyang. Kalau tika tidak sembahyang, hukum tu turun mudah. Maknanya selepas daripada tu, bila nak sembahyang, tukar arah kiblat, sembahyang. Ini tengah sembahyang. Jadi caranya muhaddisin dan juga fuqaha mujtahidin, mereka bagi tahu gambaran pertukaran kiblat masa itu dalam keadaan sembahyang zuhur. Rasulullah SAW dengan sahabat ini, Rasulullah SAW daripada tepat dia jadi imam, dia pusing. Jadi sahabat-sahabat yang ada di tengah ni pun ikut pusing sama. Kaum wanita yang ada belakang sana ikut pusing mai. Jadi Rasulullah SAW sampai di depan, kaum lelaki masuk tengah, kaum wanita sampai mai belakang. Jadi mungkin kita kata itu amal kasir, tak batal sembahyang ke. Jadi masa itu tak boleh kira amal kasir apa, sebab hukum daripada Allah suruh tukar. Itu satu. Yang kedua, amalan yang mana Rasulullah SAW sendiri lakukan dalam sembahyang, kiranya tak batal sembahyang, itu kira tidak termasuk dalam amal kasir. Ataupun yang ketiga, masa itu amalan gerak-geri seperti itu tidak dikira batal, sebab pada peringkat awal Islam ketika sembahyang ni jawab salam boleh, bercakap boleh. Jadi mungkin ketika itu larangan di mana dalam ayat waqumu lillahi qanitin tu mungkin masa tu belum ada lagi. Jadi yang dilarang gerak-geri amal kasir, suka cakap jawab salam ketika sembahyang ni, yang mana ada diharuskan pada ibtidak, pada peringkat awal Islam ni, bila turun ayat waqumu lillahi qanitin tu dilarang. Jadi setengah ulama kata masa tu hukum larang tu tidak ada lagi. Jadi gerak-geri seperti sani kira tidak batal sembahyang. Dan Rasulullah SAW sendiri lakukan ketika itu tidak batal sembahyang zuhur, sembahyang semula dan sebagainya, tidak timbul cerita itu. Jadi masalah sani tak perlu timbul di sini. Jadi itulah cara gambaran mereka tukar arah kiblat ketika itu. Jadi itulah kisah permulaan kiblat arah Kaabah itu. Pada peringkat awal turun hukum sembahyang 5 waktu. Masa itu Nabi SAW ada di Mekah. Memang Rasulullah SAW sembahyang menghadap ke arah Kaabah Baitullah. Bila hijrah pergi sampai di Madinah tu, Allah Subhanahu wa taala sebagai ta'lif qalb untuk menjinakkan kaum Yahudi supaya mereka anggap agama Rasulullah SAW bawa ni tidak asing dengan agama Nabi Musa bawa, dan supaya mudah mereka menerima pembawakan Rasulullah SAW pada peringkat awal bagi cara yang sama, menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tukar bagi apa yang dia dah takdir, dah tentu, dan juga kehendak memenuhi kehendak Rasulullah SAW yang terlalu ingin sangat nak menghadap juga Baitullah Kaabah ketika sembahyang tu. Wa fil babi
عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس. Semakna dengan hadis bab masih ada daripada sahabat-sahabat nama-nama tersebut tadi. Qala Abu Isa hadithul bara'i hadithun hasanun sahihun. Imam Tirmidzi kata hadis bara' ni hadis hasan lagi sahih. Wa qad rawa Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq. Sufyan Tsauri juga riwayat hadis ni daripada Abi Ishaq. Jadi dalam sanad tadi Israel riwayat daripada Abi Ishaq. Jadi berkenaan dengan rawi-rawi yang riwayat daripada Abi Ishaq ni ada dalam bab-bab dulu pertikaian daripada imam-imam muhaddisin. Jadi Imam Tirmidzi dalam rawi-rawi dengan rawi-rawi yang riwayat daripada Abi Ishaq tu biasanya dia tarjih riwayat daripada Israel, ambil riwayat daripada Abi Ishaq tu. Jadi seperti biasa dalam hadis bab tadi, dia ambil sanad Israel an Abi Ishaq, dan di sini dia masukkan jumlah wa qad rawa Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq ni. Maknanya riwayat daripada Abi Ishaq ni bukan Israel saja, Sufyan Tsauri juga riwayat. Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. Kalau dia ambil riwayat daripada Abi Ishaq tu, maknanya tidak ada masalah. Jadi rawa Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq ni sebagai sokongan kepada sanad hadis bab tu. Haddatsana Hannadun akhbarana Waqi'un an Sufyana an Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar qala kanu ruku'an fi salati subhi. Riwayat daripada Sufyan Tsauri melalui Abdullah bin Dinar daripada Abdullah bin Umar. Katanya Abdullah bin Umar, mereka masih dalam keadaan rukuk pada waktu semayang subuh. Jadi ada khilaf, riwayat tadi kata kaum Ansar yang dalam keadaan rukuk mereka berpaling ke arah kiblat Kaabah tu waktu sembahyang asar. Di sini pula ada riwayat kata waktu sembahyang subuh. Jadi sebagai selaraskan dua riwayat bercanggah, Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi dia ada sebut dalam kitab dia Aridatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmizi. Dia kata perintah itu sampai kepada kaum tu pada waktu asar. Jadi mereka berpaling pada waktu asar, yang sebut kata waktu subuh dalam keadaan rukuk. Mereka berpaling ke arah kiblat itu penduduk Quba. Jadi penduduk Quba berita sampai kepada mereka pada waktu subuh. Jadi maksudnya ini tempat berasingan. Jadi tidak ada masalah berkenaan dengan pencanggahan itu. Babu ma jaa anna ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Bab ini datang berkenaan dengan kiblat itu
ada di antara masyriq dan maghrib. Haddatsana Muhammad bin Abi Ma'syar akhbarana Abi Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, ruang di antara masyriq dan maghrib itu ada kiblah. Jadi hadis ni bukan hukum umum bagi keseluruhan umat Islam, dan muhaddisin, fuqaha, mujtahidin mereka kata hadis ni khusus bagi mereka duduk di Madinah dan kiblat yang sama dengan Madinah. Maknanya keadaan Madinah ni kalau kita tengok kiblah Kaabah ni ada arah junub selatan Madinah, dan Baitul Maqdis ada arah timur Madinah. Jadi orang-orang duduk Madinah, mereka sembahyang menghadap kiblah Kaabah ni, mereka menghadap ke arah selatan. Tak sama dengan kita. Kita menghadap ke arah barat, mereka sembahyang ke arah selatan kot tu. Jadi bila menghadap sembahyang ke arah selatan kot tu, maghrib arah timur akan ada sebelah kanan orang menghadap. Cuba kita menghadap kot tu, kiblat di situ. Misal jika tu maghrib bahagian barat ni akan ada sebelah kanan orang sembahyang, dan masyriq arah timur ni akan ada sebelah kiri orang sembahyang dan akan menghadap kotu. Jadi maksudnya ruang di antara masyriq dan maghrib. Ruang di antara masyriq dan maghrib ni maknanya di selatan dan utara. Itu kiblat di orang duduk di Madinah. Lagipun Kaabah Baitullah ada arah selatan Madinah. Jadi itulah maksud hadis ini, kata ruang di antara masyriq dan maghrib itulah kiblah. Jadi masyriq maghrib ni bagi orang duduk Madinah ni, maghrib ni timur barat ni, arah terbenam matahari ni tidak kiblat bagi mereka. Sebab tu dalam hadis yang mana Rasulullah SAW larang menghadap kecing ke arah kiblat tu, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, jangan kamu menghadap kiblah ketika kecing, dan juga jangan membelakangi kiblah, walakin syarriqu gharribu, dan akan tetapi hendaklah kamu menghadap ke arah timur dan barat. Sama ada arah timur, arah barat, menghadap kot tu boleh kecing. Jadi maknanya masyriq dengan maghrib ni tidak arah kiblat bagi penduduk Madinah. Dia akan menghadap ke arah selatan Madinah, sebab Mekah Kaabah ada arah selatan Madinah. Jadi hadis ni khusus bagi penduduk Madinah, seperti mana hadis walakin syarriqu gharribu, itu juga khusus bagi penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah dan arah kiblat yang sama dengan penduduk Madinah, mereka akan turut hukum daripada hadis ni. Haddatsana Yahya bin Musa
akhbarana Muhammad bin Abi Ma'syar mislahu ay mislal haditsil mutaqaddami, maknanya hadis bagi sanad ini sama lafaz dan makna dengan hadis tadi. Qala Abu Isa hadis Abi Hurairah qad rawa anhu min ghairi wajhin ay min asanida mutaaddidatin. Riwayatnya qad ruwiya anhu, diriwayat daripada Abu Hurairah bukan satu tarik, maksudnya dengan beberapa banyak sanad. Itu menunjukkan hadis ni ada banyak sokongan sanad. Waqad takallama ba'du ahli ilmi fi Abi Ma'syar, dalam sanad tadi Abi Ma'syar riwayat daripada Muhammad bin Amr. Jadi tentang Abi Ma'syar ni, setengah ulama hadis berbicara, maksudnya petikai min qibali hifzihi, dari sudut hafazannya. Maksudnya ada setengah ulama muhaddisin kata dia ni kurang ingatan, dan setengah kata tidak, ada khilaf, pertikaian begitu. Jadi maksudnya rawi dalam sanad hadis bab sani Abi Ma'syar tu riwayat daripada Muhammad bin Amr tu rawi mutakallam fi, rawi dipertikai berkenaan dengan ingatan dia. Jadi apabila rawi itu dipertikai dari sudut hafazan dia, ingatan dia, biasanya orang akan kata hadis tu dhaif. Jadi katalah hadis tu dhaif, tapi Imam Tirmizi dah pun sebut selepas daripada hadis tu haddatsana Yahya bin Musa, di situ mislahu, dan hadis Abu Hurairah qad ruwiya anhu min ghairi wajhin, maknanya dua jumlah tu membawa maksud hadis bab yang dianggap dhaif disebabkan rawi kurang ingatan saling, ada sokongan daripada tarik lain. Jadi ada beberapa sanad hadis tu datang dengan sebab tu hadis kiranya dhaif disebabkan rawi tu kurang ingatan. Hadis tu dapat sokongan bantuan daripada sanad lain. Dengan cara tu hadis dhaif sani dia akan naik darajat hasan li ghairihi. Jadi boleh beramal dan juga boleh berhujjah. Jadi itulah cara Imam Tirmizi. Dia sebut kadang-kadang mislahu, nahwahu, qad ruwiya anhu min ghairi wajhin. Apa ni? Itu bukan saja-saja dia tulis ataupun sengaja dia ulang-ulang ayat yang sama. Tidak macam tu. Maknanya di situ ada maksud, tujuan besar daripada Imam Tirmizi dengan jumlah sani. Dia isyarat hadis bab yang menjadi dhaif sani ada sokongan tarik lain, sanad lain, kiranya sanad-sanad tu membantu hadis dhaif tu dah terlepas daripada menjadi dhaif dan dah pun naik darajat hasan li ghairihi, kiranya boleh amal, boleh hujjah dalam hukum ahkam. Itu cara Imam Tirmizi, kita kena faham. Kalau tidak,
kita akan bawa cerita di sini. Rawi dalam sanad hadis tu ada rawi dhaif, hadis ni dhaif tak boleh pakai. Kita pandai kot tu. Kehendak Imam Tirmizi, uslub Imam Tirmizi kita tak ambil kira, itu tak boleh. Ini kitab dia, kita kena ikut uslub dia. Wasmuhu Najihun Maula, nama dia, nama Abi Ma'syar ni Najih. Dia tu hamba merdeka daripada kabilah Bani Hashim. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, la arwi anhu syai'an, aku tidak riwayat sesuatu pun daripadanya. Wa qad rawa anhu nasu, sedang ramai riwayat daripadanya. Itu ijtihad Imam Bukhari. Disebabkan Imam Bukhari tidak riwayat daripada dia, orang lain tak boleh riwayat dah. Tidak macam tu. Itu ijtihad daripada Imam Bukhari, kajian daripada Imam Bukhari terhadap rawi Abu Ma'syar tu. Imam Tirmizi juga, dia juga dah sampai darajat ijtihad dalam bidang hadis. Dia pun boleh ijtihad dan boleh memilih nak menerima ataupun nak menolak itu. Di sisi Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, dia terima Abi Ma'syar tu, walaupun Imam Bukhari tidak riwayat, tu guru dia tidak riwayat daripada Abu Ma'syar tu. Jadi itu memang berlaku. Seperti mana dalam bab tayamum, hadis yang sebut tayamum ni sekali pukul, darbatun lil wajhi wal ka'baini, sekali pukul, sapu muka, sapu dua tangan sampai pergelangan tangan. Jadi berdasarkan hadis tu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Ibrahim dan juga Imam Tirmizi sendiri, di sisi mereka cara tayamum ni sekali pukul tanah, sapu muka, sapu tangan sampai pergelangan tangan, bukan sampai siku. Maknanya di situ ada khilaf dengan mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Mereka dua kali pukul tanah, sekali muka, sekali tangan sampai siku. Jadi hadis darbatul lil wajhi wal kaffaini sani, di sisi kebanyakan ulama muhaddisin dianggap dhaif. Tapi Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi dalam bab tayamum, dia kemuka 3-4 dalil menolak tuduhan daripada ulama muhaddisin, katanya hadis tu dhaif. Maknanya dia pertahan hadis tu tidak dhaif. Di sisi dia hadis tu hadis hasan lagi sahih. Dia bawa dalil 3-4 perkara dia kemuka di situ, dan akhirnya dia bawa dalil dengan ayat dalam ayat Quran. Bila sebut pasal wudu, di situ ada sebut aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ada sebut marafiq sampai siku. Bila kata tayamum, ayat tayamum hanya sebut ka'bai, tangan, yad, tangan saja, tidak sebut sampai siku. Jadi bila sebut tangan saja dalam Al-Quran tidak menyertai siku dan sebagainya, itu hanya akan ambil maksud sampai pergelangan tangan. Itu Imam Tirmizi dalilkan dengan ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi di situ
potong tangan, mutlak sebut gitu, tidak sebut di situ sampai siku dan sebagainya. Jadi potong ke mana? Pencuri sekat pergelangan tangan. Jadi bila sebut yad saja, tidak sebut sampai ilal marafiq, apa ni maknanya di situ ambil maksud hanya setakat pergelangan tangan saja. Jadi dengan ayat itu pun Imam Tirmizi dalilkan sebagai menyokong kepada hadis yang kata darbatul lil wajhi wal mirfaqain tu, seolah-olah ayat Quran tu menyokong kepada hadis yang mana setengah muhaddisin anggap dhaif tu. Jadi dengan sebab ada sokongan daripada ayat Quran, hadis tu dapatkan. Jadi maknanya ada juga terkadang Imam Tirmizi, imam lain anggap hadis tu dhaif, dia hujjah hadis tu tidak dhaif, hasan lagi sahih. Bermakna di sisi a'immah memang ada khilaf-khilaf seperti itu. Jadi kita tak boleh ambil satu ijtihad daripada mana imam yang kita suka kemudian kita salahkan imam lain. Tak boleh. Itu bukan kerja kita, tak layak kita buat begitu. Jadi begitu juga di sini Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dia kata aku tidak riwayat daripada Abu Ma'syar walaupun orang ramai riwayat. Jadi itu tidak membawa maksud membatalkan hujjah ataupun pengambilan Imam Tirmizi hadis daripada Abu Ma'syar tu. Qala Muhammadun, Imam Bukhari kata lagi, wa hadis Abdullah bin Ja'far al-Makhrami an Uthman bin Muhammad al-Akhnasi an Sa'id al-Maqburi عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة. Jadi di sisi Imam Bukhari ada juga Imam Bukhari menerima hadis tu sama, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, yang mana Imam Tirmizi muka sani, Imam Bukhari juga menerima hadis tu tapi daripada sanad lain, tidak sanad sani. Jadi dari situ kita boleh faham apa nama yang Imam Bukhari menolak sani, bukan menolak dengan matan hadis tu, menolak sanad tu disebabkan Abu Ma'syar ni kira di sisi Imam Bukhari seorang rawi yang tidak layak menerima riwayat daripada dia, tapi hadis tu daripada sanad lain tetap Imam Bukhari terima. Jadi qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata hadza hadisun hasanun sahihun, ini adalah hadis hasan lagi sahih. Jadi hadis yang mana Imam Bukhari ambil dengan sanad tadi kiranya hasan lagi sahih. Jadi kalau begitu hadis tadi Abu Ma'syar rawi kurang ingatan katalah dhaif, di sini ada pula semakna dengan hadis tadi, hadis hasan sahih ada. Jadi hadis hasan sahih ni akan membantu kepada hadis dhaif tadi. Dengan cara tu dhaif tadi boleh naik darajat hasan li ghairihi. Faqad ruwiya min an ghairi wahid min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, diriwayatkan daripada ramai sahabat Nabi SAW hadis sani
Di antara mereka yang riwayat sahabat-sahabatnya itu adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Ibn Abbas. Qala Ibn Umar, Abdullah bin Umar kata, "Iza ja'altal maghriba an yaminika," maksud hadis ini, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun ni, cara dia apabila anda jadikan maghrib barat tu di sebelah kanan engkau. Maknanya kita berdiri biar maghrib tu ada sebelah kanan, wal masyriqa an yasarika, dan timur ada di sebelah kiri engkau. Fama bainahuma qiblatun, di antara dua tu kiranya kiblah. Iza istaqbaltal kiblata, apabila engkau menghadap kiblah. Jadi makna apabila menghadap di Madinah, orang tu menghadap ke arah Kaabah Baitullah, dia akan menghadap ke arah selatan daripada Madinah, dan dengan sendiri maghrib akan ada di sebelah kanan dan masyrik akan ada di sebelah kiri. Hadza li ahlil masyriqi, dan ini hukum ini hadis kata ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, ini bagi dikhususkan juga bagi ahlul masyriq. Maksudnya negara-negara yang mana dinamakan negara timur seperti Iraq dan sebagainya, itu sama kiblat dengan Madinah. Hadis Abu Hurairah ada sebut dalam setengah-setengah tarikh, ma bainal maghribi wal masyriqi qiblatun li ahli Iraq. Imam Baihaqi riwayat hadis itu. Jadi hadis ni dikira khusus bagi penduduk Madinah dan juga arah kiblat yang sama dengan Madinah seperti Iraq dan sebagainya. Waqtara Abdullah ibn al-Mubarak at-tayasuru li ahli Marwin, dan Abdullah bin Mubarak memilih at-tayasuru, maksudnya mengambil arah kiri bagi penduduk Marwin. Marwin maksudnya satu daerah di negeri Parsi. Jadi yang tadi ahlul masyriq ada setengah sebut sama juga tadi, wal muradu bi ahlil masyriqi ahlul Kufah, Baghdad, Khuristan, Faris, Iraq, Khurasan, negara-negara yang mana arah kiblat sama dengan Madinah. Jadi hadis ni kiranya khusus bagi penduduk Madinah dan juga arah kiblat yang sama dengan Madinah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu.
banyak cobek